Cinta datang tanpa diundang. Dia datang bagai sakti, bagai mekar kembang pagi. Sebuah jambatan emas yang dibina dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang. Sebuah jambatan perak yang dibina dari puncak Gunung Ledang hingga ke Istana Melaka. 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, dan semangkuk darah Raja Muda. Mendengarkan nama Puteri Gunung Ledang, pasti terbayang raut wajah seorang puteri yang cantik jelita, yang tinggal jauh di pergunungan. Walaupun kisah ini sudah ratusan tahun lamanya, aura Puteri Gunung Ledang masih mekar mewangi di muka bumi Nusantara ini. Pelbagai versi yang dicoretkan dalam fiksyen maupun media massa mengenai asal-usul Puteri Gunung Ledang. Kadangkala, versi ini mengelirukan kerana pengkaji sejarah dan sastra sering mengeluarkan pandangan berbeza. Kadangkala ia ditokok tambah demi mencantikkan cerita. Tujuh syarat keramat Puteri Gunung Ledang menimbulkan pelbagai persoalan dan menjadi perbualan penduduk kampung di sini. Persoalannya, mengapa pinangan sultan ditolak? Dan adakah 6 syarat utama dapat ditunaikan dengan sempurna? Persoalan ini cuba kami rungkai. Berketinggian 1276 meter, Gunung Legenda ini bukan sahaja kaya dengan spesies flora dan faunanya, tetapi juga syarat dengan sejarah dan kisah keramat yang penuh misteri. Sehingga kini ada segelintir masyarakat masih mempercayai kewujudan seorang puteri cantik jelita yang setia menghuni Gunung Legenda itu. Persoalan yang timbul, siapakah sebenarnya Puteri Gunung Ledang? Dan mengapa Sultan Mahmud Shah tidak murka di atas penolakan Puteri Gunung Ledang? Majalah Islam cuba merungkai kisah legenda Puteri Gunung Ledang dalam perspektif psikologi dan sosio-budaya. Sebilangan besar sejarawan mendakwa Puteri Gunung Ledang adalah puteri raja dari Jawa. Hanya sebilangan kecil penulis menghasilkan karya mereka dengan merujuk Puteri Gunung Ledang berasal dari Kerajaan Majapahit. Panggilan Puteri Gunung Ledang ialah Gusti Puteri Ajeng Ratno Gumilah Sari. Itu salah satu panggilannya. Dan lagi panggilannya ialah Raden Ratna Gumilah Sari, Raden Gumilah ataupun Siti Jamilah. Jadi ini ada satu kenyataannya. Puteri Gunung Ledang juga ialah cucu Sunan Ampel Wali Songo. Jadi maknanya Puteri Gunung Ledang ini adalah keturunan baik-baik dan keturunan orang besar-besar. Jadi kalau kita lihat di situ yang sebenarnya Puteri Gunung Ledang ini yang sebenarnya duduk di alam nyata, bukannya alam mitos. Profesor Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli yang merupakan pengarah di Institut Peradaban Melayu, Universiti Perguruan Sultan Idris, menjelaskan bapa kepada Puteri Gunung Ledang bukanlah dari Kerajaan Majapahit. Baginda dikatakan anak Sultan Demak pertama 1478 hingga 1518 yang memerintah di Jawa Tengah, yang dikenali sebagai Sultan Alam Fatah Al-Akbar. Manakala ibu Puteri Gunung Ledang bernama Siti Murtasimah, anak kepada Maulana Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel, yang dikenali dengan nama Wali Songo oleh masyarakat Islam Nusantara. Keluarga Puteri Gunung Ledang adalah keluarga yang berjuang di alam Melayu, berjuang kerana Melayu, berjuang kerana Nusantara, berjuang kerana Islam. Tapi kalau dapat kita lihat pulau besar, Gunung Ledang, ianya berhampiran dengan beberapa gunung di Negeri Sembilan, iaitu Gunung Angsi, Gunung Berembun, dan Gunung Jono, dan Gunung Datuk. Dan kesemua gunung-gunung ini adalah tempat penting dari segi Kesultanan Melayu dahulu. Kerana gunung ini
adalah tempat pertahanan, tempat menimba ilmu, dan tidak mustahil bahawa di gunung-gunung ini juga sudah ada pentadbirannya.